Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ni cikgu akan sambung ke surat 84. Okey, dia kali ni kita akan tengok bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan penakkulan logik. Okey, kita tengok dulu contoh 23 ni. Rajah di sebelah menunjukkan pertumbuhan sejenis sel bermula dengan sel A. Pada hari pertama, 2 sel baru dihasilkan. Setiap sel menghasilkan 2 sel yang lain pada hari seterusnya. Mula hari pertama, tengok pertama ni, dihasilkan 2. Kemudian, setiap satu tu dihasilkan 2 lagi sampai hari ke berapa disuruh ni. T adalah bilangan hari. Okey, ni yang hari pertama, cikgu guna T1 lah. Kalau hari kedua, yang peringkat ni T2. Dan peringkat yang ni T3. Okey, dia nak berapa sel bilangan sel baharu yang tak hasil pada T8. So, kalau orang buat manual, awak buatlah ni 2, ni 2, ni 2. Daripada satu sel keluar 2. So, dapat kalau buat macam ni, contoh ni baru hari yang keempat. Kita nak buat sampai hari ke-8 kan. Kalau 8 ni kita boleh buat manual lah. Macam ni awak luka-luka kira kan. Tapi untuk untuk kira lebih senang, kita pakai rumus yang dia bagi ni. Okey. So, dia kata berapa bilangan sel baru tak hasil pasal hari ke-8. Contoh kita yang dia bagi ni PT sama dengan 2 kuasa T. Tengok hari pertama kan. T1 kan. Ni T1 2 kuasa 1. Jawapan dia 2. Okey. Sorry, kat sini. Ni hari pertama. Hari kedua dia tengok kat sini. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ni kita akan sambung penakkulan logik muka surat 84 dalam buku teks. Okey. Kita tengok contoh 23 ni. Rajah di sebelah menunjukkan pertumbuhan sejenis sel bermula dengan sel A. Okey, ni sel A. Dia mula dengan sel A. Kemudian pada hari pertama, 2 sel baru dihasilkan. Okey. Daripada sel A ni dihasilkan 2 sel baru. Ni hari pertama, T1 cikgu panggil. Setiap sel akan menghasilkan 2 sel yang lain pada hari seterusnya. Pada hari seterusnya, sel yang 2 ni dikeluarkan, setiap satu dikeluarkan 2. So, maksudnya kalau hari kedua ni hari pertama. Okey, hari kedua ni dihasilkan berapa ni? 1, 2, 3, 4. Hari kedua 4. Hari pertama hasil 2. Hari kedua hasil 4. Hari ketiga awak boleh tengok sendiri ni. Dihasilkan 2 ni 2, ni 2, ni 2. So, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hari ketiga dihasilkan 8. Okey. Diberi bilangan pertumbuhan sel adalah PT sama dengan 2 kuasa T dengan keadaan T adalah bilangan hari. Berapa bilangan sel baru dihasilkan pada hari ke-8. So, kalau tengok, bila hari pertama T1 ni, kalau cikgu masukkan dalam rumus ni, 2 kuasa 1, kita akan dapat 2. Okey, betul. Kalau T2 ni, bila cikgu masukkan rumus ni, 2 kuasa 2, kita dapat 4. Okey, betul. Kalau T3, kita masukkan dalam rumus ni, 2 kuasa 3 dapat 2 kuasa 3 dapat 8. Sama yang kat sini. So, sekarang ni kita nak hari ke-8. Kita baru ada hari ke-3. So, kita nak hari ke-8. Kalau nak lukis macam lambat kan. So, kita just masukkan 8 dalam tu. So, 2 kuasa 8. Pakai kalkulator kira dapat 2, 5, 6. Macam tu dia buat Okey. Kemudian B. Pada hari ke-berapa kan bilangan sel baharu adalah 2048. So, kita ambil 2 kuasa T ni hari kan. Kita tak tahu T hari berapa. Tapi kita tahu 2 kuasa T ni membawa kepada 2048. Okey. So, yang ni awak boleh teka pakai kalkulator je. Dekat kalkulator awak buatlah 2 kuasa 1. Awak test dapat apa? 2 kan. 2 kuasa 2 awak test dapat apa? 2 kuasa 3 awak test dapat apa? Sampai awak test 2 kuasa 11. Oh, dapat 2048. So, T tu sama dengan 11 lah. Ni jawapannya. T sama dengan 11 lah maksudnya. Kita boleh test je ni. Sebab dia sama dengan, kita boleh test sahaja. Okey, kalau contoh 23 ni, dia dah bagi siap ke awak rumus. P sama dengan 2 kuasa T kan. Dia bagi awak rumus. Okey, kita tengok contoh yang bawah ni. Contoh 24. Jadual di bawah menunjukkan jumlah kereta mainan pada yang dihasilkan oleh kilang toy pada suatu pagi. Okey, pukul 8 pagi dihasilkan 270, 9 pagi 250, 10 pagi 770, 11 pagi 1020. Bina satu rumus yang umum bagi bilangan kereta mainan yang dihasilkan oleh kilang toy berdasarkan jadual di atas.
Okey, yang ni kita tak ada rumus kan. Kita kena fikir macam mana kita nak cari rumus dia. Okey. Kita kena tengok pola dia ni 270 250. Okey. Kalau kat sini, okey, dia tolong fikir kita ni jawapan lah 250 darab n tambah 20. Yang ni kita kena teka-teka lah, kita buatlah nombor apa-apa darab n. Okey. So ni dia fikirkan dapat yang ni. Okey, macam ni kita nak tahu kita punya ni betul ke tak? Kita ambil 250. Okey, pukul 8 pagi. Okey, ni katakan ni 1 2 3 4 lah n kita. Pukul 8 pagi 1 lah kan. Okey, tambah 20. So kita akan dapat 70. Okey. So yang hari yang kedua pukul apa? Pukul 9 pagi, n dia 2 kan. So 250 darab 2 dapat tambah 20 dapat tak 520. Kita kena bagi semua dapat. Tu kata pola. Okey. Dia suruh kata bina satu rumus. Satu rumus ni inilah. Inilah. Okey, kilantoi beroperasi dari 7 pagi hingga 10 malam 5 hari seminggu. Berapa kereta manual dihasilkan oleh toi pada suatu hari. Okey. So macam yang dia buat kat sini 15 jam. Macam mana kita kira 15 jam? Kita start pada 7 pagi hingga 10 malam. 5 hari okay, nak jalan satu hari dulu kan. 7 pagi sampai 7 malam. 7 pagi sampai 7 malam 12 jam. 8, 9, 10. 12 tambah 3 12 tambah 3 15. So sebab tu 15 jam lah. 7 pagi sampai 7 malam 12 jam kan. Okay, 12 jam. Okay, 7 malam sampai pukul 10 3 jam. Kita tambahlah dapat 15 jam. Ni jawapan kita B1. Okey, B2. Kilantoi menerima pesanan sebanyak 25,000. Pesanan ini perlu disiapkan masa seminggu. Adakah lantoi dapat menyerahkan kereta mainan yang besar ini dalam masa ditetapkan? Sekiranya tidak, jadikan satu cara penyelesaian. Okey. So dia nak berapa ni? Dia nak 25,000 kereta mainan. Okey, kita tengok apa kita boleh buat dalam masa seminggu. Okey, apa dia boleh buat? Okey. Dalam sehari, macam mana dia dapat okey, kita ada rumus tadi kan 250 n tambah 20 kan. Okey, dalam sehari dia ada 15 jam dia kerja kan. So sebab tu 250 tambah 15 darab 20. Kita dapatlah bilangan kereta 3770 dalam sehari. Tapi dia nak dalam 5 hari. Beroperasi 5 hari seminggu kan. 5 hari seminggu. So kita darab dengan 370 ni darab 5 dapat 18,850. Adalah lebih kurang daripada 25,000. Maksudnya tak dapat menyerahkan lah kereta mainan yang dipesan. Sebab dalam seminggu tak boleh cover 25,000. So cadangan dia kat sini, kilantoi memanjangkan waktu operasi kepada 20 jam sehari. Kalau 20 jam sehari, dia pakai rumus tu 250 darab 50 tambah 20 dapat 5020. So 5020 ni dia darab dengan 5 hari seminggu. So dapat 25,100. So dia boleh ambil lah pesanan tu sebab pesanan tu 25,000 kan tadi kan. So dia melebihi pesanan tu. So dia kena panjangkan tempoh bekerja dia. Okey. Okey, kita tengok praktis 3.2F muka surat 87. Okey, kadar letak kereta bagi Hotel Cahaya dihitung mengikut kadar berikut. 1 jam pertama RM6. Setiap jam berikutnya hingga jam ke-6 RM5. Setiap jam seterusnya RM3. Okey, Zamudia meletakkan kereta ini daripada 7.50 untuk menghadiri kursus di Hotel Cahaya. Selepas kursusnya dia mengambil kereta pada 17.25. Hitung secara didaktif jumlah bayar yang diperlukan yang Zamudia perlu bayar sebelum keluar daripada tempat letak kereta. So kita kena buat rumus sikit ni. Okey. 1 jam pertama tu adalah 7.50 hingga 8.50. Ni RM6 lah 1 jam pertama. Okey. Cikgu tulis T1 jam pertama
Kau je patut tulis kat depan. T1. Okey, T2. Okey, T2 adalah setiap jam hingga jam ke-6. Maksudnya 8.50, 9.50, jam ke-6 maksudnya ni T1 ni jam pertama lah. T1 ni 1 jam pertama. Okey. So kita nak hingga jam ke-6, maksudnya 5 jam lagi. 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 1.50. Okey. Yang ni 5 jam. Okey. 5 jam campur 1 jam tadi, jam ke-6 lah kan kira. Okey, yang ni RM5 per jam. RM5 per jam. Kita ada berapa jam kat sini? Ada 5 jam kan? So 5 darab 5, RM25. Okey. Dan jam berikutnya, okey, iaitu 1.50 hingga 17.25. 17.25 ni termasuk jam, dia tak ada 25 kan, dia sampai kita kira jam-jam 50 kan. So 7.25 ni kita kena kira sejam juga. Dia kira 17.50 juga, walaupun dia sampai 25 je, dia dah lebih, kita kena kira juga sampai 50. So berapa jam kat sini? 14.50, 15.50, 16.50, 17.50. Ni 4 jam kat sini. Okey. So apa yang kita kena buat, ni adalah kita kena pakai, kita buat rumus lah. Okey. Jumlah bayaran. Okey, 6 dengan RM20, RM5 ni kita kena kira sebab kita dah lebih 6 jam kan. Kita kena kira. So 25 campur 6 dah 31 kat sini. Okey, tambah dengan jam yang berikutnya kita kena bayar RM3 kan. Okey. So yang ni cikgu buat N tolak 1 lah. Bukan N tolak 1, N je. N kita sekarang ni, N tu start dengan masa kan, 4, N tu 1, 2, 3, 4. Okey. 31 ni tahu kan, ni 25 campur 6 dapat 31, yang jam pertama hingga jam ke-5. Okey, RM3 ni bayaran untuk setiap jam seterusnya. Setiap jam seterusnya sekarang ni yang kita tak kira lagi yang 4 jam ni kan. 4 jam tak kira lagi. So sekarang ni kita ambil 31 tambah 3 darab 4. 31 tambah 12 dapat 43. So kita kena bayar adalah RM43. Okay, harap faham Okey, jumlah penduduk di Taman Gembira mengikut formula GT 250 T02 tambah T tambah 100 dengan keadaan T adalah bilangan tahun. Diberi jumlah penduduk Taman Gembira pada 1 Januari 2012 adalah 25,000. Okey, 1 Jan 2012 dia adalah 25,000. So kita nak tengok daripada formula kita ni, 1 Januari ni T berapa kita nak tengok. Okey, kalau kita try masukkan T kita kosong, G kosong sama dengan 250, kosong tambah 100. So dapat 250 darab 100 is 25,000 kan. Okey, sama kan. Maksudnya 2012 ni adalah bila T kosong. Okey. So bila 1 Januari 2013, T kita T1 lah. Okey. So seterusnya, kalau dia nak 2016 kan, ni 2014, 2015, 2013, 14, 15, 16. Okey, so berapa ni? Sampai T4 kan. So kita masuk dalam formula kita ni. Untuk A ni masukkan G4, 250, 402 tambah 4 tambah 100. Okey, kita kira 402, 16 tambah 4, 20 tambah 1, 120.
120 darab dengan 250. So dapat 16 tambah 4, 20. 30,000. Okey, kita tengok dapat 30,000 kan. Okey, tapi ni awak kena ingat ni adalah sampai 1 Januari 2016. Maksudnya dia nak sampai 31 Januari, pasal dah cukup setahun kan. Dah cukup setahun, esok tu kita dah nak kira lah kan. So kita kena kira bila 1 Januari 2017. Kita kena kira 1 Januari 2017 sebenarnya, sebab cikgu bawa perasan dia sampai 31 Disember kan. So kalau kita kira 1 Januari 2016 je, dia tak valid lah. So sebenarnya kita kena buat G5 kat sini. Okay, kita kena buat G5. So 5 kuasa 2 tambah 5 tambah 100. Okay, kita kira yang ni. 30 tambah 100 darab 250. Dapat 32,500. Ni lah jumlah penduduk lah sebenarnya, sebab dia 31 Disember kita tak kira 4 ni, kita kira 5. Okay. Yang B, pada tahun keberapakah Taman Gembira akan mencapai 77,500 orang? Okay, kita padam sikit. 77,500. Nanti kalau nak salin awak boleh pause boleh pause dulu tadi. Okay, so kita ambil rumus kita ni, GT ni. Okay, so 250, cikgu kembangkan siap-siap, tambah 250T tambah 25000. Okay, jumlah penduduk ni cikgu dah kembangkan, dia sama dengan 77,500. So kita kena cari tahun ke berapa, kena cari T lah. So ni 250T kuasa 2 tambah 250T, 25,000 tolak dengan 77,500. So dapat negatif 52,500. Okey, yang ni kena pakai yang dalam kalkulator cikgu pernah ajar dulu, macam mana kena selesaikan benda ni. Okey, kita boleh permudah dulu. Bagi semua dengan 250. Kita akan dapat bahagi. Ni 250 bahagi 250 dapat T. 5,500 bahagi 250 dapat 210 sama kosong. Okey, kita boleh awak boleh guna kalkulator, pergi kat mod, buku kalkulator masing-masing, mod, ambil nombor SD, tekan sampai awak jumpa SD, pilih nombor 1. Cikgu tak boleh tunjuk sebab kalkulator online tak ada. Okey. Bukan, awak tekan mod, tekan sampai jumpa EQN, tekan sampai jumpa EQN nombor 1. Lepas tu kalau unknowns kan, awak ke kanan. Ditanya degree. Degree kita kuasa 2. So kita pilih nombor 2. A kita macam kita ni adalah persamaan kuadratik kan. A kita adalah yang darab dengan T kuasa 2, iaitu 1. T kita yang B kita yang darab dengan T, iaitu 1 juga. Perkali dia. C kita adalah negatif 210. So dapat 14 dengan negatif 15. So T kita dapat 14, satu lagi T negatif 15. Okey, kita faktorkan T tolak 14, T tambah 15 lah. Kita faktorkan. Okey. So tapi tahun tak ada negatif, so kita ambil T yang positif, iaitu 14. So jawapan kita, maka T sama dengan 14. Okey, contoh 3, bilangan kelahiran bayi sebuah negara pada tahun 2014 ialah 536,100. Bilangan kelahiran bayi bentuk satu pola. Okey, ada pola macam ni. Bina rumus berdasarkan pola kelahiran bayi. Kita kena guna NN tu. So kita kena fikir macam nak buat. Okey, salah satu cara kita boleh fikir, kita ambil 521 100, kita tolak dengan yang atas tu 536 100, kita akan dapat 15,000. Maksudnya beza antara dua ni adalah 15,000. Okey, so kita boleh
kita boleh buat satu rumus lah. Untuk ni kita panggil tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Okey. So kalau tahun pertama tu T1 sama dengan 5, 3, 6, 100. Kalau Tn kita nak buat rumus untuk semua. Cuba kita try ambil tahun pertama 5, 3, 6, 100. Tadi kan kita beza 15,000 kan. Okey. So kita ambil 15,000. Kemudian kita letak N. Okey. N kita ni kita kena decide lah. Kita nak start dengan apa. Okey, sebab 5, 3, 600 ni adalah kita ambil yang pertama. So tak kira. So kita kira ni T1, T2, T3. Kita kira macam tu. Okey, soalan kata bina rumus berdasarkan pola kelahiran bayi. Kita boleh buat jawapan kita macam tu lah. Tn 536100 tolak 15,000 N. Okey, kita boleh buat rumus kita macam ni je. Okey. Lepas tu tanya, sekiranya bilangan bayi dalam negara tersebut mengikut pola bagi 5 tahun seterusnya, anggakan bayi dilahirkan pada tahun 2021. Okey, 2021 ni 17, ni lepas tu 18, 19, 20, 21. Okey, kita kira ni T4, ni T5, T6, T7. Kita kira T7 maksudnya. So kita ambil rumus tu, cuma letak N tu 7. Okey, kita kira 5, 3, 6, 100 tolak 15,000 darab 7. So dapat 431, 100. Okey. So inilah anggaran bayi kita pada anggaran bayi lah pada tahun 2021. Rajah berikut merupakan satu segi 3 bersudut tegak. Okey, lengkapkan jadual berikut sin 60. Okey, yang ni kena ingat yang cikgu tak tahu dah hafal ke belum, soh cah tua tu. Okey, soh tu maksudnya sin sama dengan opposite dengan hypotenuse. Opposite tu bertentang Okey, C tu cos. Cos adalah adjacent. Adjacent ni sebelah dengan hypotenuse. T ni tangent. Tangent apa? Opposite dengan adjacent. Okey, kita tengok sin 60. Sin 60 kat sini. Sin tu soh kan. So opposite dia Y. Hypotenuse dia Z. So Y per Z. Cos pula. Cos apa? Cah kan. Cos 30. So kita tengok 30. Cos sebelah dia Y. Okey. Y per hypo. Hypo dia Z. So Y per Z. Sama kan. Sin 40 pula. Okay, sin 40. Sin soh kan. Okay, tentang dengan hypotenuse P per R. Okay. Tengok pula cos 50. Cos 50 kat sini. Cos adalah cah. Sebelah dia P per hypotenuse. Hypotenuse dia R. So masih sama. P per R. Okay. Sin 20. Opposite hypotenuse A per C. Cos 70. Sebelah per hypotenuse A per C juga. Okay. Kesimpulan kita tengok. Sama kan. Sin dengan cos yang dibaca tu sama. Okay. Perhatikan hubungan antara sudut dan nisbah fungsi sinus dan cosinus bagi setiap pasangan sudut. Ini satu kesimpulan secara induktif hubungan antara sin theta dengan cos 90 tolak theta. So tengok ni, 60 tambah 30 90. 40 tambah 50 90. 20 tambah 70 pun 90. So kita buat kesimpulan apa? Sin theta ni dia sama bila cos 90 tolak theta. Ambil theta sebagai 60 contoh sin 60 sama dengan 90 tolak 60 30 kan. Betul lah, sin 60 sama dengan cos 30. Okay, kalau ambil sin tu 40. Sin 40 sama dengan cos 50. 90 tolak 40 kan 50 dan seterusnya lah. Okey, yang ni kesimpulan kita. C.
Berdasarkan kesimpulan induktif, cari nilai cos 10. Okey, kalau sin 80 0.9848 cos 10. Okey, ni kan 80 tambah 90. 80 tambah 80 tambah 10 kan dah 90 kan. So dia samalah. Sebab atas ni semua sama kan. Bila tambah sin cos tu sudut dia 90, dia sama nilai. Okey, so itu saja.